Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Jamilah selaku pensyarah bagi kelas Sejarah Media. Hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan yang bertajuk Don Ramli dalam Radio Televisyen Malaysia, RTM. Sebelum menjerumus ke dalam topik, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli saya di dalam kumpulan ini, iaitu Agnes, Jundina, Dara Linda dan saya sendiri Stephanie Lia. Apa itu media massa? Media massa merupakan suatu alat yang digunakan sebagai medium bagi semua orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Melalui media massa juga, orang ramai boleh mendapatkan maklumat, mengetahui berita terkini dan terdapat juga yang menggunakan media sebagai sumber hiburan mereka. Menurut Kamus Pelajar 2008, media massa didefinisikan sebagai alat untuk menyebarkan maklumat, berita dan sebagainya kepada orang ramai. Media massa terbahagi kepada 3, iaitu media cetak, media elektronik dan media sosial. Media cetak terdiri daripada surat khabar, majalah dan risalah. Media elektronik pula terdiri daripada radio, komputer dan televisyen. Manakala media sosial pula terdiri daripada aplikasi-aplikasi yang digunakan seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram. Kajian ini adalah berfokus kepada media elektronik, iaitu penggunaan radio dan televisyen dalam Malaysia. Media elektronik telah mula digunakan sejak tahun 1921, di mana radio digunakan sebagai alat penyebaran propaganda oleh Kerajaan Jepun. Setelah itu, ia diambil semula oleh pihak British. Setelah mencapai kemerdekaan, Radio Televisyen Malaysia muncul pada tahun 1963. Siaran hitam putih ditayangkan kepada orang ramai. 15 tahun kemudian, Radio Televisyen Malaysia menukarkan wajah di televisyen kepada tata warna. Seiring dengan perkembangan RTM, terdapat juga tokoh yang membantu untuk memajukan industri penyiaran dalam Malaysia. Allahyarham Tan Sri Haji Dol bin Ramli merupakan antara tokoh yang menyumbangkan banyak jasa dalam menjayakan dan mengembangkan bidang penyiaran di Malaysia. Oleh itu, Allahyarham Tan Sri Dol Ramli merupakan seorang tokoh yang masih dihormati dan dihargai jasanya dalam bidang penyiaran dalam Malaysia. Pengasas Radio Televisyen Malaysia RTM Allahyarham Tan Sri Haji Dol bin Ramli atau Dol Ramli meninggal dunia pada 25 Januari 2011 kerana penyakit jantung pada usia 88 tahun, merupakan anak tempatan pertama dilantik sebagai Ketua Radio Malaya selepas persaraan David Leiter pada 1961 setelah memegang jawatan Ketua Perkhidmatan Melayu pada 1955. Beliau dilahirkan di Dunlop Street, Singapura pada 3 Oktober 1922. Dol Ramli mula bersekolah di Kampung Glen Malay School, Singapura pada 1929 hingga 1932 dan Rangoon Road Government English School pada 1943 hingga 1936. Pada 1937 hingga 1940, Dol Ramli menyambung pendidikan menengahnya di Raffles Institution Singapura dan kemudian ke Raffles College pada 1941. Dol Ramli mempunyai keluarga seperti orang lain juga, iaitu beliau telah berkahwin dengan Cik Kamila Marzuki dan dikurniakan 5 orang anak lelaki. Beliau yang mendirikan Mercu Tanda sebagai kepada kemajuan dan pembangunan penyiaran Malaysia dan dikenali sebagai bapa penyiaran Malaysia. Falsafah hidup beliau adalah berbuat baiklah sepanjang hayat yang menjadikan beliau sentiasa menerpa kejayaan dalam dunia penyiaran. Beliau merupakan wira yang tidak didendangkan kerana tidak ramai yang mengenali beliau berbanding dengan sumbangan yang begitu besar terhadap sejarah penyiaran negara. Seperti diakuinya dalam satu temu bual semasa beliau masih hidup, kemiskinan dan kesusahan semasa kecil merupakan pendorong kepada kejayaannya. Ranjau hidup itulah yang memberikan kekuatan kepada beliau untuk mencari peluang bagi mengubah nasibnya. Pencapaian Dol Ramli dalam dunia penyiaran didorong oleh minatnya yang tinggi, pengalaman bertugas dalam dunia penyiaran semasa penjajah dan juga
kesedaran nasional yang mendalam dirinya. Semasa hayatnya, beliau bertanggungjawab menyusun jabatan penyiaran bagi tujuan mengisi kemerdekaan negara, terutamanya dalam menyampaikan mesej kerajaan supaya difahami, dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia. Ramli merupakan arkitek penyiaran Malaysia yang disifatkan mempunyai pelbagai bakat seni, berbekalkan kepada keazaman, bakat dan dedikasi dalam pelajaran dan karier. Ramli berjaya mengukir kejayaan bukan sahaja dalam bentuk pencapaian pribadi, malah yang lebih penting membentuk hala tuju bidang penyiaran negara yang kini menjadi legasi peninggalannya. Sumbangan Ramli kepada industri media di Malaysia, beliau yang bertanggungjawab menerbitkan rancangan khas membasmi buta huruf melalui siaran radio bersandarkan sistem Dr. Frank Laubesh pada tahun 1950 hingga 1952. Selain itu, beliau yang merangka rancangan jangka panjang radio dan televisyen Malaysia (RTM) dengan pelan pembangunan 5 tahun bermula dengan pembinaan kompleks penyiaran angkasa puri, penubuhan stesen radio baru di setiap negeri dengan pembekalan transmitter berkuasa tinggi yang punya kedua-dua unit gelombang, iaitu gelombang pendek dan gelombang sederhana. Selain itu, beliau memperkenalkan pengkukusan unit penyiaran seperti unit drama, muzik, pertanian, sukan, pembangunan Islam, seni dan budaya. Beliau yang memulakan perkhidmatan baru seperti siaran ke sekolah-sekolah, pustaka muzik kebangsaan, siaran FM, stereo dan mono serta membantu menubuhkan perkhidmatan televisyen. Beliau juga merangka dan memulakan penubuhan Institut Penyiaran Tun Abdul Razak (IPTAR), penubuhan Asia Pacific Institute of Broadcasting Development (AIBD) sebagai pusat latihan penyiaran bersepadu, dan Allahyarham menjadi pengurus besar Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dari tahun 1975 hingga 1980 dan turut terlibat dalam mencadangkan pembinaan wisma bernama dan penubuhan cawangan bernama di setiap negeri di Malaysia, selain membuka pejabat di luar negara seperti di Manila, Bangkok dan Singapura serta memperkenalkan perkhidmatan foto bernama. Beliau juga menyediakan rancangan jangka panjang bernama dengan pembinaan wisma bernama, pejabat bernama di dalam luar dan di luar negeri serta dasar penswastaan bernama sebagai usaha membolehkan bernama bebas daripada bantuan kerajaan dalam tempoh 15 tahun mulai 1983. Selain itu, beliau juga bertanggungjawab merancang mesyuarat SM Broadcaster Conference yang bertempat di Kuala Lumpur yang keempat di Kuala Lumpur pada tahun 1962 yang membawa kepada penubuhan Asia Pacific Broadcasting Union ABU dan pengubalan Asia Broadcasting Code yang masih digunakan sampai ke hari ini dan merupakan yang tunggal di dunia penyiaran. Allahyarham juga menulis lirik lagu bahasa jiwa-bangsa, pernah berkhidmat di Perbadanan Penyiaran British BBC dan juga Perbadanan Penyiaran Australia dari tahun 1969 hingga 1974. Masa RTM. Setelah mencapai kemerdekaan, radio televisyen Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai RTM telah diwujudkan pada tahun 1963. Melalui penubuhan radio RTM ini, siaran pertama yang disiarkan pada 28 Disember 1963 masih lagi berwarna hitam putih. Kemudian, RTM telah menaik taraf penyiaran mereka kepada tata warna. Melalui penaik tarafan RTM ini, antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam kepada perkembangan RTM adalah Allahyarham Tan Sri Haji Dol bin Ramli ataupun Dor Ramli. Beliau telah banyak mewujudkan pelbagai siaran dalam RTM. Selain itu juga beliau telah mempertengahkan medium-medium lain seperti penyiaran radio serta televisyen. Dor Ramli juga telah banyak berjasa kepada RTM hingga beliau diberi gelaran sebagai bapa penyiaran Malaysia. Berkat jasa beliau, kini semua orang telah banyak mengenali RTM dan juga menikmatinya. Atau industri media pada masa hadapan. Industri media pada masa hadapan mungkin lebih tertumpu kepada media digital berbanding dengan media cetak kerana adanya perkembangan teknologi. Kerana penggunaan gadget elektronik sangat berleluasa dan kebanyakan orang memiliki gadget seperti telefon pintar dan juga komputer riba. Seperti yang dinyatakan dalam Sinar Harian 2019, proses perkongsian dan penyebaran maklumat lebih pantas dan cepat berbanding dengan media cetak.
Seperti yang kita ketahui, media digital lebih menarik berbanding daripada media cetak dan sangat mudah untuk dipahami. Kilang surat khabar juga berkemungkinan besar akan ditutup. Hal ini juga akan melibatkan proses pemberhentian kebanyakan pekerja syarikat serta menyebabkan banyak pekerja tersebut akan hilang sumber pendapatan. Hal ini akan menghasilkan idea lain seperti penghasilan laman web rasmi untuk memudahkan rakyat untuk mendapatkan berita yang sahih dan benar serta mendapatkan info-info lain di sekeliling mereka. Bahkan, sudah ada syarikat pengeluar surat khabar iaitu Utusan yang telah mengumumkan tentang pemberhentian operasinya pada tahun 2019 yang lalu. Oleh itu, media digital mempunyai pengaruh yang besar. Pada masa hadapan juga, medium penyebaran maklumat mungkin akan 100% menggunakan media digital. Teknologi lebih mudah digunakan dan maklumat senang untuk diperoleh. Bahkan, syarikat penerbitan sekarang telah mewujudkan aplikasi mereka sendiri agar mudah untuk digunakan oleh para pengguna. Dan aplikasi ini boleh didapati di Google Play Store dan Apple Store dengan hanya perlu menekan butang muat turun sahaja. Media sosial juga mungkin akan menjadi medium utama syarikat-syarikat besar untuk berkongsi maklumat tentang info-info terkini yang akan dimuat naik dalam laman media sosial mereka sendiri. Kesimpulannya, Tan Sri Dor Ramli merupakan seorang tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam bidang penyiaran terutamanya kepada RTM. Perubahan garis masa RTM menunjukkan perkembangan yang maju seiring dengan peredaran masa. Namun begitu, pada masa kini, orang ramai lebih gemar menggunakan telefon pintar mereka dan menggunakan media sosial sebagai medium untuk mereka mendapatkan maklumat berbanding menggunakan radio dan televisyen. Oleh itu, radio dan televisyen kurang mendapat sambutan berbanding media sosial. Hal ini kerana radio dan televisyen bukanlah pilihan utama lagi bagi orang ramai kerana pada masa sekarang orang lebih dekat dengan telefon pintar mereka. Oleh itu, media sosial merupakan daya tarikan bagi orang pada zaman sekarang. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.